A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi kita dalam sesi tadabbur harian. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-39 dan kita akan membincangkan pada hari ini, kita akan melihat, kita akan mentadabbur surah Al-Baqarah insya-Allah daripada ayat 238 sehingga ayat 245. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memandu kita melalui ayat-ayat Al-Quran yang kita baca pada setiap hari pada hari ini. Jadi insya-Allah kepada sahabat-sahabat semua yang mempunyai kemudahan untuk membuka mushaf, saya harap, saya cadangkan untuk kita sama-sama membuka mushaf. Kerana insya-Allah kita akan cuba melihat apakah ayat-ayat, apakah perkataan-perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat yang kita akan baca pada pagi ini. Jadi insya-Allah sama-sama buka mushaf ya, tahu muka surat 39 kita dah hampir nak habis pada juzuk yang kedua daripada surah Al-Baqarah ni insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sadaqallahul azim. Jadi saya bacakan hanya satu ayat, iaitu ayat 238 daripada surah Al-Baqarah tadi. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keberkatan kepada kita dengan sesi kita pada pagi ini. Jadi insya-Allah pagi ini kita akan lihat kita sebelum daripada ni kita menceritakan tentang banyak beberapa muka surat kita telah berbincang tentang kekeluargaan, panduan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana dengan kekeluargaan, bagaimana kita nak menguruskan masalah-masalah yang berkaitan dengan kekeluargaan. Kita telah baca dalam muka surat sebelum ni, muka surat 38, muka surat 37. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan melihat pula yang pertama secara ringkasnya ialah tentang solat tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menjaga solat. Yang keduanya ada sedikit lagi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang masalah kekeluargaan, dan yang ketiganya Allah Subhanahu Wa Taala akan menceritakan kepada kita tentang tolakan Allah, urge Allah, galakan Allah, suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini bersemangat, kita ini berterusan, kita ini terus untuk berjuang, berjihad, melaksanakan, meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah itulah beberapa ayat yang akan kita baca pada hari ini. Jadi yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan hafizu alas solawati. Hafizu maknanya jagalah kamu sembahyang kamu Jagalah kamu alas solawat, sembahyang-sembahyang. Yang dimaksudkan di sini adalah sembahyang-sembahyang fardu yang 5 waktu. Jadi Allah Taala minta daripada kita menjaga. Maksud menjaga di sini Allah tafsir jalan lain menyebutkan iaitu dengan kita menjaga solat ini supaya sentiasa berada di dalam waktunya. Maknanya janganlah solat di luar waktunya. Itu maksud jaga solat, dan seterusnya ulama-ulama yang lain menyebutkan maksud jaga juga di sini ialah kita menunaikan segala yang wajib dan adab-adabnya dalam sembahyang tu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua Allah Ta'ala mengkhususkan wassolati al-wusta, dan kemudian jagalah juga sembahyang wusta. Sembahyang wusta artinya jaga juga sembahyang pertengahan. Jadi apakah yang dimaksud dengan pertengahan ini? Ulama-ulama terbahagi kepada 3 kumpulan besar. Ada yang mengatakan maksud sembahyang pertengahan ni, wusta ni adalah sembahyang asar. Ada yang mengatakan sembahyang subuh. Ada yang mengatakan sembahyang zuhur, dan juga ada lagi pendapat-pendapat yang lain menceritakan apa maksud sembahyang yang Allah Ta'ala khususkan supaya dijaga ni, yang maknanya menunjukkan kepada pentingnya, menunjukkan kepada keperluannya menjaga solat ini. Jadi ada pelbagai pandangan. Pandangan yang mengatakan sembahyang ini sembahyang asar adalah kerana pernah Nabi SAW semasa peperangan Ahzab Nabi SAW, peperangan Ahzab atau peperangan Khandaq Nabi oleh kerana kesibukannya maka terlepas sembahyang asar ni, terlupa kerana kesibukan untuk menjaga Khandaq, menjaga parit semasa peperangan parit ni. Jadi oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW telah menyebutkan kecelakaan bagi orang-orang yang telah
menyebabkan nabinya tertinggal ataupun terlupa sembahyang al-wusta Nabi sebutkan. Jadi oleh kerana itulah ulama kata bahawa sembahyang wusta adalah sembahyang asar. Ada yang kata lagi ialah sembahyang subuh dan zuhur itu adalah pandangan-pandangan yang disebutkan ulama. Jadi insya-Allah kita semoga kita sebutkan ni supaya tak menjadi pelik tak menjadi kenapa ada kata pendapat lain. Itu adalah merupakan pendapat-pendapat yang semuanya adalah merupakan ulama-ulama. Dan seterusnya Allah Taala kata waqumu lillahi qanitin. Dan hendaklah kamu berdiri lillahi qanitin. Qanitin sini ada dua pendapat Ada yang pertama kata qanitin artinya ialah taat kepada Allah. Kenapa bila sebut kunut? Kunut ni artinya ialah taat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bangunlah kamu menunaikan solat dalam keadaan kamu taat kepada Allah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan maksud qanitin di sini ialah sakitin, iaitu diam. Kenapa? Kerana diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim ada satu hadis berkenaan dengan perkara ini, iaitu Zaid bin Arqam pernah menceritakan. Dia kata kami dulu pada awal-awal Islam, kami ni bila sembahyang, kami ni akan bercakap-cakap masa sembahyang. Jadi seolah-olahnya sembahyang ni macam biasa-biasalah, sembang-sembang kadang-kadang tu kan. Jadi selepas daripada tu turunlah ayat ini. Ayat ini mengatakan waqumu lillahi qanitin, artinya dan bangunlah kamu kepada Allah, iaitu solat dalam keadaan senyap. Senyap maknanya jangan bercakap. Jadi selepas daripada turunnya ayat ni, selepas tu kami tak solat, kami tak bercakap lagi semasa solat. Itu adalah pandangan-pandangan yang memberi kepada maksud qanitin ni. Ayat seterusnya iaitu ayat 239. 239. Fa in khiftum farijalan. Allah Taala kata jika sekiranya kamu takut. Jadi di sini ulama kata ialah berkenaan dengan sembahyang dalam keadaan khauf. Jadi sembahyang ni ada beberapa jenis. Sembahyang dalam keadaan biasa kita lah kan. Tapi ada juga kadang-kadang kita sembahyang tu dalam keadaan kita ni takut, khauf. Ataupun ada lebih dahsyat lagi iaitu sembahyang dalam keadaan syiddatul khauf. Dalam keadaan bersangat-sangat takut. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, kalau kamu takut di sini boleh jadi takut kepada musuh, boleh jadi takut kepada bencana alam, boleh jadi juga takut kepada binatang, disebutkan oleh jalan lain, mungkin banjir, dia kata dan sebagainya. Maka jika sekiranya kamu takut, farijalan artinya ialah, maka hendaklah kamu sembahyang dalam keadaan apa? Dalam keadaan berjalan kaki. Maknanya berjalan, maknanya boleh berjalan maknanya. Bukan hanya sekadar berdiri macam biasa kan. Yang tadi tu kumu, berdiri kan. Tapi sekarang ni boleh juga farijalan. Maknanya ialah kalau kita dikejar ke ataupun kita ni, maka boleh kita. Ataupun au rukbanan. Rukbanan ialah jamak perkataan plural kepada rakibun. Rakibun artinya ialah dalam keadaan berkenderaan. Maknanya boleh sembahyang juga dalam keadaan berkenderaan jika sekiranya takut. Jadi banyaklah sini penafsiran ulama bagaimanakah yang boleh, takut apa yang boleh dan sebagainya. Itu insya-Allah boleh dilihat, boleh dibincang, boleh belajar lagi dalam kitab-kitab fiqh yang lebih besar. Jadi Allah Taala kata fa iza amintum, apabila kamu dah selamat dah, kamu tak takut lagi, fazkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun, maka hendaklah kamu ingat kepada Allah. Ingat ni maknanya ialah sembahyanglah kamu semula, iaitu sebagaimana yang Allah telah ajarkan kepada kamu yang dulunya kamu tak tahu. Sekarang kamu dah tahu kan, iaitu apa sembahyang di bagaimana sembahyang mestilah berdiri, sembahyang mestilah menunaikan dalam keadaan tertibnya, dalam keadaan cantiknya. Maka kalau kamu dah aman dah tak ada takut dah, maka hendaklah kembali semula kepada keadaan asal. Jadi yang tadi tu nama dia ialah apabila dah keadaan takut tu maknanya boleh. Sujudnya bagaimana, rokoknya bagaimana, semua tu ada cara-caranya lah kan. Iaitu sujud lebih rendah daripada rokok. Tapi semua tu adalah dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada ayat ini. Maknanya Allah Taala ni tidak ingin memberatkanlah umatnya, memberatkan hamba-hambanya. Dan seterusnya Allah Taala kata, seterusnya ayat 240 wallazina yutawaffawna. Jadi sekarang ni kita masuk semula tiba-tiba ayat sekarang ialah ayat kembali semula bercerita satu ayat saja insya-Allah, iaitu dua ayat saja yang akan menceritakan tentang orang-orang yang diceraikan ataupun orang-orang yang kematian suami.
Jadi Allah Ta'ala sebut sini, wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan. Siapa-siapa yang meninggal, siapa-siapa yang meninggal, yang wafat, yang mati, dan kemudian wa yazaruna azwajan, dan kemudian dia meninggalkan isteri, ada isteri dia, maka orang mati yang ada isteri, maka apa yang wajib kepadanya, Allah Ta'ala sebut sini ialah wasiyatan. Hendaklah dia ini melaksanakan wasiat. Dia hendaklah memberikan wasiat. Jadi ayat 240 ni sebenarnya adalah berkaitan dengan kewajipan untuk berwasiat apabila seseorang itu mati kalau dia ada isteri. Dan ayat ini sebenarnya telah dimansuhkan sebenarnya. Ayat 240 ni telah dimansuhkan oleh ayat yang pertama sekali ialah ayat miras. Ayat miras. Ayat miras ni ayat pembahagian pusaka yang Allah Ta'ala telah jelaskan di dalam ayat dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Jadi ada bahagian-bahagiannya, maknanya sebab isteri ni adalah salah satu daripada orang yang mendapat harta pusaka. Jadi oleh kerana itulah maka terpakailah hadis la wasiyata li waris. Tidak boleh memberi wasiat kepada waris. Jadi oleh kerana itu maka ayat ini masih ada di sini, tetapi nak diceritakan oleh ulama-ulama tafsir, dia kata sebenarnya ayat ini telah dimansuhkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini orang-orang yang telah meninggal dan kemudian dia meninggalkan isteri, dan kemudian maka dia wajib menuliskan wasiat, memberitahu wasiat. Tak mesti tulis wasiat ni, mungkin boleh beritahu kepada orang, li azwajihim mata'an ilal hauli. Dan dia hendaklah memberikan nafkahnya sehingga kepada 1 tahun, ghaira ikhrajin, iaitu dan dia tu dikekalkan, dan diletakkan kat situ ghaira ikhrajin, maknanya dia tidak boleh dia tidak boleh tazayyun, dan juga tidak boleh meninggalkan, kita panggil sebagai iaitu dipanggil seorang perempuan yang tak boleh tak boleh keluar rumah, tak boleh dan segala-galanya tu kan. Itu dipanggil haddad tu dalam bahasa Arabnya. Jadi perempuan asalnya ialah hukumnya ialah 1 tahun. Makna 1 tahun. Tapi selepas daripada tu datanglah ayat pula yang telah meringankan menjadi 4 bulan 10 hari kan. Sebagaimana yang telah kita baca sebelum daripada ni, muka surat yang sebelum daripada ni. Itu jadi hukum ni adalah asalnya ialah 1 tahun. Dan setelah daripada itu Allah Ta'ala kata, fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihim. Lepas tu min ma'rufin wallahu azizun hakim. Jadi kita tak bacalah dengan detail ayat ni. Kerana apa? Kerana ayat ni telah pun dinasahkan oleh ayat yang setelah kita baca, yang kita sebutkan tadi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang akhir ayat ni adalah wallahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa dan maha hakim, iaitu maha mempunyai hikmah dalam segala urusan-urusannya, dalam segala hukum-hukumnya, dalam segala penetapannya. Jadi itu adalah salah satu daripada apa yang Allah Ta'ala, kita ni sebagai hamba-Nya diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala nak beritahu bahawa beginilah sifat Allah Subhanahu Wa Taala, beginilah sayangnya Allah Ta'ala, beginilah perkasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ayat yang seterusnya iaitu ayat 241, ayat juga berkenaan dengan perempuan, iaitu apa? Walil mutallaqat. Walil mutallaqat iaitu perempuan-perempuan yang diceraikan. Jadi ulama kata sini ialah ayat ini seolah-olahnya kalau kita tengok dia mengulang balik apa yang telah disebutkan sebelum daripada ni. Sebelum daripada ni dah sebutkan, Allah Ta'ala telah sebutkan, iaitu apa? Perempuan-perempuan yang diceraikan ni, kalau mereka ini tidak disentuh lagi oleh suami dia, itu artinya tidak bersama lagi dengan suami dia. Belum bersama lagi, dah kahwin dah tapi belum bersama lagi dengan suami dia. Bagaimana hukum dia? Iaitu dia mesti memberikan, kalau telah disebutkan mahar, maka dia mesti diberi separuh. Kalau tak diberikan mahar, maka mesti diberi mut'ah dipanggilkan. Jadi itu perempuan-perempuan yang belum lagi disetubuhi, belum lagi bersama dengan suami dia. Jadi bagaimana pula jika sekiranya seorang isteri itu yang telah bersama dengan isterinya? Bagaimana pula? Adakah perlu diwajibkan, perlu juga membayar mut'ah ini kalau diceraikan? Jadi ini ada khilaf sikit di kalangan ulama-ulama, sama ada ayat ini, ayat yang kita baca ni, ayat 241 ni adalah ayat am yang dikhususkan oleh ayat sebelumnya ataupun tidak.
Jadi ada yang kata am, ada yang kata khas, ada yang kata macam-macam sekali, ada kata mutlak, ada kata muqayyad. Jadi sebenarnya perbincangan ni perbincangan yang lebih detail lah, yang kita tak sebutlah di sini kan. Tetapi secara umumnya ialah perbincangan tentang masalah ini telah disebutkan oleh ulama-ulama fiqh di dalam kitab-kitab mereka, dan kita haraplah kepada kita semualah untuk mempelajarilah perkara ni dengan lebih detail, terutama menjadi fardu ain kepada sesiapa saja yang berkenaan. Maksudnya berkenaan tu ialah orang-orang yang telah menghadapi situasi ini, maka sepatutnya dia tahulah kan. Dia bertanya, kalau tak tahu, kepada orang-orang yang lebih tahu, kepada para ulama, kepada ustaz-ustaz yang lebih berpengetahuan lah berkenaan dengan ayat ini. Dan kita tak akan sentuh perkara ini dengan lebih detail pada sesi kali ini. Kerana apa? Kerana kita rasa ini perbincangan ini akan memakan masa sedikit. Jadi seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala kata walil mutallaqat mata'un bil ma'rufi, bagi perempuan-perempuan yang diceraikan itu bagi dia ada mata'. Mata' itu yang kita kata mut'ah tadi tu bil ma'ruf. Bil ma'ruf artinya ikut kemampuan. Ikut kemampuan situ kita sebutkan ikut kemampuan suami. Suami tu kaya, miskin dan sebagainya, maka sekadar itulah maka yang patut diberikan kepada suami dia. Jadi kalau bukan mengikut kepada kehendak isteri, bukan mengikut keadaan isteri sebagaimana yang telah kita bincangkan dalam ayat sebelum daripada ni. Maknanya kadang-kadang isteri tu kaya, kadang-kadang isteri tu miskin. Jadi dia bukan ditentukan oleh keadaan isteri, tapi dia ditentukan oleh keadaan suami tu, sama ada kaya, musir ataupun muksir, orang kaya ataupun orang miskin. Seterusnya Allah Ta'ala dalam ayat 242 Allah SWT sebutkan kazalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Jadi ayat ni adalah kita boleh katakan sebagai ayat penutup lah kepada isu-isu yang berkaitan dengan rumah tangga yang Allah Ta'ala ceritakan, dan kita akan mula masuk kepada satu yang dipanggil sebagai hizib baru. Jadi kalau kita tengok mushaf tu, dia ada tanda macam ada tanda masjid sikit tu kan, ada tanda-tanda kotak-kotak sikit tu, kemudian ada tanda bintang yang special sikit. Itu ialah maksudnya kita sekarang telah akan memasuki hizib baru. Jadi hizib ini, hizib yang sebelum ni ditutupi dikhatamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayatnya apa? Kazalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun, dan begitulah Allah Taala telah menjelaskan kepada kamu ayatihi, hukum-hukumnya. Semoga kamu ini ta'qilun, iaitu ulama tafsir kata tatadabbarun, supaya kamu ni ambil perhatian, supaya kamu ni jangan maknanya baca saja, tapi hendaklah kamu faham betul-betul. Jadi habis hizib itu, kita akan masuk kepada hizib yang baru, iaitu tajuk yang baru, cerita yang baru. Sekarang ni kita akan masuk ayat 243. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alam taro ilal lazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aksaran nasi la yashkurun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini menceritakan ayat ini, ayat 243 ni, tentang apa yang telah berlaku. Satu ayat saja, satu ayat saja menceritakan apa yang berlaku kepada satu kelompok daripada Bani Israel. Jadi diceritakan gini, pernah satu kali berlaku kan, pada Bani Israel itu berlaku penyakit taun. Bukan corona, penyakit taun. Jadi penyakit taun ni sebenarnya lah general, iaitu satu penyakit yang mana boleh merebak dengan cepat. Jadi kemungkinan jugalah kita kata penyakit yang corona yang kita hadapi sekarang ni boleh juga dinamakan taun, tapi orang Melayu tak panggil taun kan. Tapi at-taun dalam bahasa Arab tu maknanya apa-apa saja yang terkena yang merebak dengan cepat. Jadi perkara ni pernah berlaku lah di zaman sahabat dulu, pernah berlaku di zaman Bani Israel pun pernah berlaku ni. Sebagaimana Allah Ta'ala cerita kat sini, dia tak sebutkan perkataan taun, tetapi ulama-ulama kata ialah pernah berlaku pada Bani Israel tu berlaku taun. Jadi bila berlaku taun ini, maka satu kelompok daripada Bani Israel ini nak lari daripada tempat tu. Mereka pun lari, dan dikatakan wahum, Allah Ta'ala sebut ni, alam tara, tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang keluar daripada kampung mereka, daripada negeri mereka, iaitu Bani Israel, wahum ulufun, dan mereka ini beribu-ribu. Berapa ribu mereka ni yang nak keluar ni? Ada yang kata 4,000, ada yang kata 8,000, ada yang kata 10,000, ada yang kata 30,000, ada yang kata 40,000, ada yang kata 70,000, banyak pendapat.
Semua tu ribu-ribu lah yang pentingnya kan. Jadi mereka ni nak keluar daripada situ hazaral maut, kerana mereka takut mati. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita benda ni kan, keadaan ni mereka nak keluar tu kan takut mati. Takut mati bila berada di situ, takut berjangkit taun dan sebagainya. Faqala lahumullah, lalu apa Allah Taala kata? Allah Taala kata, mutu, mati kamu. Mati kamu maknanya mereka nak lari daripada mati. Tiba-tiba Allah pun mematikan mereka. Jadi mereka pun mati. Famu tu. Lepas tu, fama tu, Allah dalam tafsir kata, fama tu mereka pun mati. Bila Allah Ta'ala perintahkan, memanglah kan kun fayakun. Allah Ta'ala sebutkan mati, mereka pun mati. Kemudian summa ahyahum. Kemudian Allah Ta'ala telah menghidupkan balik mereka ini. Berapa lama mereka mati? Ada yang kata 8 hari. 8 hari mereka mati, jadi mereka pun dikapankanlah. Dikapankanlah, lalu mati. Tiba-tiba selepas daripada 8 hari, ada ulama kata lebih sikit. Lalu tiba-tiba mereka hidup balik. Summa ahyahum. Allah Ta'ala hidupkan mereka balik. Jadi bila mereka hidup balik ni kan, tanda-tanda kematian tu ada pada mereka. Dan boleh dilihat oleh orang lain. Dan dikatakan setengah-setengah ulama kata, mereka ni masih lagi berada dalam kapan-kapan mereka kan. Mana kain kafan mereka lagi. Mereka duduk situ. Innallaha lazu fadlin ala nas. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Allah Ta'ala ni mempunyai fadlin ala nas. Mempunyai kurniaannya kepada manusia. Apa dia? Iaitu Allah Ta'ala ni boleh menghidupkan mereka orang yang mati tu. Jadi kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ni saja, dah ada 3 tempat sebelum daripada ni, Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Allah Ta'ala ni menghidupkan satu benda yang dah mati kan. Jadi insya-Allah kan boleh tengok kat belakang sebagaimana cerita tentang dipukul dengan lembu yang itu dalam kisah Nabi Musa tu, kemudian kisah Bani Israel juga yang telah dihidupkan, yang telah dimatikan kemudian dihidupkan kembali. Maknanya ada beberapa kisah lain sebelum daripada ini ni, dan ini adalah salah satu lagi daripada kisah, iaitu yang lari daripada sakit taun ni. Kemudian selepas daripada tu, walakinna aksarun nas, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala ni banyak kurniaan kepada manusia, antaranya dia telah menghidupkan balik yang mati tadi ni. Kemudian Allah Ta'ala kata, walakinna aksarun nas la yashkurun, tapi kebanyakan daripada manusia ni tidak bersyukur. Jadi Allah Ta'ala memulakan menyebutkan kisah tentang Bani Israel ni kerana apa sebenarnya? Ulama-ulama tafsir kata ada munasabah. Dipanggil, ada dalam satu ilmu tafsir ni dipanggil fiqhul munasabah dipanggil. Fiqhul munasabah ni iaitu hubungan di antara satu ayat dengan satu ayat. Jadi bukanlah kita katakan semua ayat ni ada hubungan, tapi ada ulama yang telah mengarang kitab-kitab mereka yang menceritakan kadang-kadang ada ayat-ayat tu mempunyai hubungan di antara ayat 1 dengan ayat 2. Kita nampak biasa, kita nampak tak nampak hubungan tu, tapi sebenarnya ada hubungan. Jadi di antara ayat 243 dengan 244 sebenarnya ada hubungan. Ayat selepasnya Allah Ta'ala kata apa? Waqatilu fi sabilillah wa'lamu annallaha sami'un alim. Dan berperanglah kamu, berjuanglah kamu di jalan Allah untuk meninggikan kalimah Allah. Allah Ta'ala gunakan berperang. Kerana apa? Berperanglah orang takut ni. Bila sebut perang ni, orang akan fikir matilah, mati kan. Kalau pergi perang ni maknanya apalah? Maknanya pergi matilah tu kan. Itu orang fikir. Jadi orang fikir kadang-kadang kalau tak perang tu tak matilah. Tapi kalau pergi perang tu maknanya pendeklah umur. Jadi adakah manusia ni akan pendek umur kerana pergi perang? Itu adalah benda yang terbayang duduk dalam kepala manusia yang ada dalam kita kata paradigma manusia, pemikiran manusia. Konsep yang difikir, yang difaham ialah apa? Kalau pergi perang mati. Tapi kalau tak perang tak mati. Sedangkan mati ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi melalui ayat ini 243 tadi ni, Allah Ta'ala bawa mukadimah kepada nak suruh manusia ni, nak suruh orang beriman ni supaya qatilu fi sabilillah. Jadi sebelum daripada tu Allah Ta'ala ceritakan tentang kisah orang yang lari daripada taun tu. Dia ingat bila dia lari daripada taun tu, maka dia ni akan boleh selamat. Tapi rupa-rupanya Allah Ta'ala matikan dia. Maknanya mati juga walaupun lari pun. Jadi ini nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan apa? Bahawa janganlah hubungan di antara ayat 243 dengan 244 nak kata kamu jangan ingat bahawa kamu boleh lari daripada kematian. Kalau kamu apa yang sepatutnya apa yang sepatutnya ialah kalau Allah Ta'ala suruh kita buat satu benda, kita buat benda tu. Kita jangan takut Kenapa kan? Kerana jangan takut kerana mati. Takut aku mati nanti tak kan. Mungkin kamu mati bukan kerana sebab tu. Khalid bin Al-Walid dia ni kan
maknanya dia ni seorang yang kuat berperang lah. Tidak ada dia katakan pada badan dia tu yang tak ada kesan-kesan apa, kesan-kesan peperangan, kesan-kesan kena tombak ke, kena pedang ke, maknanya penuh dengan luka, penuh dengan parut-parut kan. Tapi akhirnya dia mati di mana? Dia mati di atas katil. Jadi ketika dia mati tu, dia sedih, dia menangis, dia kata malu aku, dia rasa malu sebab apa kan? Aku mati di atas katil kan. Sebagaimana mati seekor keldai. Seolah-olahnya mati hina lah kan. Kenapa kan? Kenapa? Sedangkan aku nak berperang tapi tak syahid juga. Tak syahid juga kan? Tak mati juga kan. Jadi Allah Ta'ala yang menentukan. Nyawa manusia semua telah ditentukan. Jadi kalau manusia itu Allah Ta'ala tak mati, tak mati. Walaupun berjuang banyak mana pun. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Ta'ala kata وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ waqatilu waqatilu fi sabilillah wa'lamu annallaha sami'un alim. Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala ni sami', dia mendengar. Mendengar apa? Mendengar kata-kata kamu. Kemungkinan kita katakan, kita bercakap ke dan sebagainya kan. Jangan fikir kita tak dengar. Matilah aku. Allah Ta'ala dengar kan. Kena pergi perang pula. Matilah aku kan. Ini Allah Ta'ala kata mati-mati. Orang yang berada di Gaza ke, orang yang berada di mana-mana kan. Kita kata matilah, dia kena bom dan sebagainya kan. Tapi tengok-tengok tak mati juga. Yang mati tu mati juga kan. Kita kata datanglah penyakit ni, mungkin kita kata mati. Tengok-tengok tak mati juga. Jadi kadang-kadang maknanya dia buat satu benda yang mungkin menunjuk yang dekat kepada kematian, tapi nampak macam akan mati tapi tak mati-mati juga. Kadang-kadang satu orang tu dia jauh daripada benda yang kata-kata mati, tengok-tengok mati juga kan, walaupun jauh daripada tempat yang boleh mati. Seterusnya alimun Allah Ta'ala kata alimun, iaitu Allah Ta'ala ni maha tahu. Tahu apa? Tahu keadaan kamu. Jadi ini banyaklah tahu keadaan kamu ni. Bagaimana, adakah kamu mampu ke, kamu tak mampu ke, sebenar-benar mampu ke, ataupun kamu ni hanyalah beralasan ke, semua tu Allah Ta'ala tahu. Seterusnya ayat yang terakhir 245 pada hari ini, iaitu man zallazi yuqridullaha qardan hasana. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tanya kan. Pertanyaan, maknanya pertanyaan ini pertanyaan supaya kita ni bersemangat. Allah Ta'ala kata man zallazi yuqridullah, siapakah yang nak memberi hutang kepada Allah dengan hutang yang baik, qardan hasana. Jadi memberi hutang ni biasanya adalah memberi hutang kepada orang-orang yang miskin biasanya. Tapi bila memberi hutang kepada orang-orang yang kaya ni, orang yang lebih kaya, orang yang hebat kayanya, maka mestilah dia akan bayar kan. Kita akan rasa dah kan. Kalau orang kaya ni akan apa ni, bila kita beri hutang pada dia, mesti kita rasa dia akan boleh bayar, ataupun mesti dia akan bayar lebih daripada itu. Jadi itu adalah contohnya kita sesama manusia kan. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut sini, siapa yang nak memberi hutang kepada manusia? Siapa nak beri hutang kepada Allah? Manusia mana yang nak beri hutang kepada Allah? Siapa nak beri hutang kepada Allah? Allah Ta'ala sebutkan perkataan hutang ni nak menggambarkan kepada kita kan. Takkanlah kita ni tak nak beri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang dimaksudkan beri kat sini, ulama kata ialah iaitu menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala demi untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa-apa sajalah kan, untuk berperang ke, tak berperang ke, untuk menyebarkan agama Allah. Apa-apa saja. Yang pentingnya untuk menyebarkan agama Allah, kita beri duit kita, kita beri belanja kita, kita beri sebahagian duit kita kan. Allah Subhanahu Wa Taala kata fayudha'ifahu. Kalau dia beri tu, Allah Taala dah janji dah, Allah Taala nak gandakan. Nak beri gandaan. Berapa ganda tu? 10 ke sehingga 700 ke? Itu dah disebutkan dalam ayat-ayat yang akan kita baca selepas daripada ni. Adha'afan kasirah, berganda-ganda yang ganda-ganda yang banyak. Dan seterusnya pada hujung ayat ni Allah Taala kata wallahu yakbidu wa yabsutu. Boleh baca tu waya bersutu, waya bersutu sin ataupun ngesot waya bersutu, iaitu artinya apa? Allah Taala beritahu dialah yang yakbidu. Yakbidu ni artinya ialah memegang. Arti memegang tu apa? Iaitu tidak memberikan, iaitu kadang-kadang menjadikan seorang itu kurang hartanya. Tapi Allah juga yang ya bersutu, Allah yang memberikan, melegakan, meluaskan harta seseorang, meluaskan rezeki. Jadi semua tu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala boleh buat benda tu semua, wa ilaihi turja'un. Jadi kalau kita ni banyak duit, kadang-kadang kita ni tak nak berilah untuk fi sabilillah. Jadi kemungkinan Allah Taala nak ambil balik, boleh.
Kalau kita ni banyak harta, Allah Ta'ala beri, kita beri kepada pinjaman kepada Allah dan Allah Ta'ala beri ganti kepada kita, boleh. Semua tu boleh kan. Sebab apa? Allah tu yakbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan kemudian selepas daripada kita himpunkan harta banyak-banyak, ke mana kita nak pergi? Akhirnya kepada Allah Ta'ala juga kamu akan dikembalikan. Jadi setakat itulah saja, insya-Allah. Setakat itulah saja untuk sesi kita pada kali ini. Kita tutup dengan tasbih kifarah, dan jangan lupa sebelum daripada tu, insya-Allah, untuk sharekan link kita ni kepada semua sahabat-sahabat kita yang tidak bersama dengan kita pada pagi ini, dan boleh dilihat insya-Allah di Facebook kita, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.